أسعد بهذا النور لطول البدر النور نور السلام النور أنوار ربنا يا خالق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya Nur Amali binti Muhammad Sukri. InsyaAllah saya akan menerangkan berkaitan dengan tajuk isu-isu semasa dakwah, media dakwah semasa. Okey, kita masuk kepada apa itu media masa. Media masa dari segi taarifnya adalah media adalah daripada Kamus Pelajar edisi kedua. Dia kata media adalah alat ataupun perantara yang menjadi penghubung kepada menjadi penghubung dalam komunikasi ataupun di dalam perhubungan. Manakala masa pula di dalam Kamus Dewan edisi keempat dikata berbagai jenis alat komunikasi. Berbagai jenis alat komunikasi seperti televisyen, video, radio, surat khabar dan sebagainya yang dapat menyampaikan maklumat ataupun berita, sesuatu berita tu kepada orang ramai dengan masa yang cepat atau masa yang singkat dengan menggunakan sebaran yang am. Manakala Kamus Pelajar edisi kedua dikata media masa atau ialah alat ataupun alat seperti surat khabar, televisyen untuk menyebarkan maklumat, berita dan sebagainya kepada sebaran yang am. Jadi media masa secara taarifnya adalah alat ataupun perantara yang sesuatu alat yang menjadi perantara yang menjadi perantara untuk menyampaikan maklumat kepada seseorang ataupun menyampaikan maklumat kepada orang ramai dengan masa yang singkat ataupun masa yang pendek. Okey, masuk kepada media di dalam Islam. Media dakwah seperti tajuk kumpulan saya itu media dakwah. Media dakwah ini bererti saluran dakwah ataupun saluran sesuatu isi dakwah untuk disampaikan kepada sasaran. Dalam bahasa Arabnya ini disebut sebagai wasilah-wasilah dakwah, itu jalan-jalan dakwah. Media dakwah ini adalah satu saluran yang boleh dijadikan sebagai saluran untuk kita berdakwah, untuk menyampaikan sesuatu isi dakwah dengan lebih mudah dan cepat. Media menjadi salah satu wasilah dakwah yang digunakan oleh para pendakwah pada masa kini. Sebagaimana media banyak membantu komunikasi dan sebaran maklumat di kalangan masyarakat, ia juga banyak membantu gerakan dakwah dalam sesuatu organisasi maupun individu itu sendiri dalam memperjuangkan amanah Allah di muka bumi. Jadi media dakwah, media masa pada masa kini kita boleh gunakan media masa itu sebagai media dakwah untuk kita, sebagai wasilah jalan untuk kita berdakwah melalui media masa dengan cara kita menggunakan media masa itu sebagai media untuk kita berdakwah, maka isi-isi yang disampaikan melalui yang kita sampaikan, isi-isi dakwah yang disampaikan akan lebih mudah disampaikan dan juga lebih cepat untuk sampai kepada sasaran dakwah kita. Media di dalam Islam juga ia banyak membantu pendakwah dalam memahami sasaran dakwahnya. Dan penggunaan media sebenarnya telah lama digunakan dalam Islam dan ianya telah muncul sejak zaman Rasulullah. Sebagai contoh, media ini telah wujud di zaman Rasulullah. Sebagai contohnya adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang kita pegang hari-hari itu, sebenarnya Al-Quran itu ia mendatangkan cerita-cerita zaman dahulu, yang mana cerita-cerita itu kita boleh gambarkan seolah-olah cerita di dalam drama. Okey. Kerana di dalam Al-Quran itu sendiri adalah media ataupun wasilah yang kita boleh wasilah pada zaman Rasulullah, yang mana Al-Quran, di dalam Al-Quran itu terdapatnya cerita-cerita, cerita-cerita zaman dahulu, nasihat-nasihat yang mana kita boleh gunakan sebagai media dakwah. Jadi seperti mana Rasulullah telah menugaskan, seperti mana pada zaman dahulu Rasulullah telah menugaskan beberapa orang sahabat
untuk berseni di atas pentas-pentas syair sebagai cara untuk menyebarkan dakwah. Sini menunjukkan media dakwah itu telah digunakan pada zaman Rasulullah, dan dia juga juga membalas tuhmahan para musyrikin. Seperti mana baginda mengarahkan Hasan bin Sabit ketika perang Bani Quraizah, seranglah kaum musyrikin dengan syairmu, kerana Jibril bersamamu. Ini kerana pentas syair boleh dianggap sebagai media utama masyarakat Arab ketika itu. Jelas di sini contoh di sini pada zaman Rasulullah, media dakwah ini telah digunakan melalui yang pertama tadi melalui cerita-cerita zaman dahulu yang terdapat di dalam Al-Quran, dan yang kedua ini adalah media dakwah ini disampaikan pada zaman Rasulullah melalui pentas-pentas syair. Yang mana pada zaman Rasulullah, pentas-pentas syair itu digunakan untuk wasilah, digunakan untuk menyebarkan dakwah, dan juga digunakan untuk membalas tuhmahan para musyrikin dengan menggunakan syair. Jadi syair itu adalah wasilah kepada media dakwah pada zaman Rasulullah. Okey, masuk kepada syarat-syarat dalam kita menggunakan media. Okey, antara syarat-syarat yang perlu kita turuti sepanjang kita menggunakan media ni, yang pertama kita perlu membetulkan niat. Yang mana niat tu penting, kerana dengan niat itu dia kita menggunakan media itu niat untuk melakukan usaha penerbitan media semata-mata kerana Allah. Jadi kita menggunakan media itu, kita gunakan media itu sebagai media dakwah. Kita gunakan media masa itu sebagai media dakwah, yang mana kita gunakan media itu kerana Allah. Kita ingin membuat dakwah. Kita ingin menggunakan media masa itu untuk kita berdakwah. Yang kedua, perkara-perkara yang diterbitkan mestilah dibenarkan oleh syarak. Yang pertama tadi, syarat untuk menggunakan media adalah kita memperbetul-betulkan niat, kita guna media itu kerana Allah. Yang kedua adalah perkara ataupun isi-isi yang kita ingin sampaikan itu mestilah dibenarkan oleh syarak. Yang ketiga adalah pelaksanaan media hendaklah mengikut lunas-lunas yang dibenarkan oleh syariat, tidak menyalahi hukum hakam, dan bertugas menyebarkan dakwah Islam sebagai melaksanakan tugas fardu kifayah. Jadi media ini, di dalam kita gunakan media, kita perlu untuk mengikut lunas-lunas dan dibenarkan syarak, iaitu kita perlu ikut, kita tidak boleh untuk menyalahi hukum-hukum yang berselisih dengan syarak, ataupun kita perlu gunakan media itu dengan isi-isi yang kita gunakan itu perlu berlandaskan syarak ataupun syariat. Yang keempat adalah natijah daripada hasil daripada usaha untuk disalurkan kembali kepada Allah untuk terus mengembangkan ajaran Islam dalam bentuk-bentuk perjuangan yang lain, seperti penglibatan dalam sektor ekonomi dan ekonomi, siasat, seni, secara Islam dan lain-lainnya. Yang mana syarat yang keempat adalah natijah ataupun hasil yang kita gunakan media itu perlu dah disalurkan kembali kepada Allah. Kita serah kepada Allah bagaimana natijah dia. Yang pasti kita usaha untuk kita sampaikan dakwah, dan natijah itu kita kembali kepada Allah untuk kita terus mengembangkan ajaran Islam. Yang kelima, syarat kelima adalah kita tidak meninggalkan perkara-perkara yang asas yang menjadi teras keimanan seseorang sepanjang proses penyediaan media berkenaan. Mana syarat kelima ini, kita tidak meninggalkan perkara-perkara yang asas yang menjadi teras keimanan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sambung kepada metod dakwah Sayyidina Abu Bakar. Antara metod dakwah ataupun cara yang digunakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan yang menggunakan lidah seperti nasihat dan sebagainya. Dakwah bil tadwin, iaitu dengan menggunakan tulisan. Dakwah dengan menggunakan tulisan. Dakwah bil yadu, dakwah dengan menggunakan tangan. Dakwah bil hal, iaitu dengan kelembagaan.
Dan yang kelima, uswatun hasanah, iaitu keteladanan. Okey. Dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan ni adalah dakwah al-mau'izatul hasanah, iaitu dengan menyampaikan nasihat-nasihat yang baik. Dan ia memberi nasihat. Kalau Sayyidina Abu Bakar dulu, zaman Sayyidina Abu Bakar dia memberi nasihat dengan melalui pidato kepada kaum muslimin. Jadi melalui pidato tu adalah wasilah, adalah metod dakwah yang digunakan oleh Sayyidina Abu Bakar pada zaman dahulu untuk berdakwah kepada kaum muslimin. Dan Sayyidina Abu Bakar adalah berperilaku, dakwah bil lisan ini adalah perilaku si penyampai pidato itu yang tidak melenceng sesaat pun dan sedikit pun dari apa yang ia disampaikan. Sayyidina Abu Bakar yang menggunakan metode dakwah melalui pidato. Melalui pidato ini dan isi-isi yang terdapat dalam pidato itu, ia tidak melenceng sesaat pun daripada daripada apa yang ingin disampaikannya. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar dia menggunakan metode dakwah dengan menggunakan pidato dalam menyampaikan dakwah, dan di dalam isi-isi pidato itu sedikit pun ia tidak terkeluar daripada isi yang ingin ia sampaikan kepada kaum muslimin ataupun sasaran dakwah dia. Yang kedua adalah dakwah bitadwin ataupun dakwah secara tulisan. Dakwah secara tulisan pada zaman Sayyidina Abu Bakar dulu, dia dakwah bitadwin dengan tulisan ini adalah Sayyidina Abu Bakar dia berusaha untuk mengumpulkan Al-Quran dan tulisan-tulisan yang mengandungi mengandungi pesan dakwah. Jadi dakwah bil lisan dengan dakwah bitadwin ini kita masih boleh digunakan pada zaman sekarang, kerana dakwah bil lisan ini kita boleh dengan dakwah seperti dakwah al-mau'izatul hasanah. Kita memberi nasihat kita menggunakan dakwah dengan memberi nasihat kepada sasaran dakwah kita, ataupun kita memberi nasihat dan kita menggunakan lisan kita untuk berbicara ataupun berdakwah dengan cara yang baik. Dan dakwah bitadwin ini kita boleh gunakan tulisan-tulisan ataupun sekarang kita boleh gunakan media massa. Media massa ini kita boleh, dengan media massa kita boleh menggunakan tulisan-tulisan yang hanya boleh berdakwah dengan senang, dan kita menaik je dengan jari kita di dalam media massa, dan itu juga dinamakan sebagai dakwah bil lisan. Ataupun kita boleh gunakan dengan cara kita menulis di dalam buku-buku dan menerbitkan buku ataupun dengan majalah-majalah, itu juga dinamakan sebagai dakwah bitadwin ataupun dakwah dengan tulisan. Seterusnya dakwah bil yadu. Dakwah bil yadu ni adalah kita menggunakan tangan dalam berdakwah. Bil yad ini kita menggunakan tangan, iaitu tangan yang digunakan dalam menggunakan situasi kemungkaran. Contohnya kita dakwah bil yadu, kita boleh pada zaman sekarang ni dakwah bil yadu ni mungkin boleh digunakan tapi tidak banyak digunakan, kerana individu itu atas kemampuan individu itu sendiri, jika dia mampu untuk berdakwah dengan menggunakan tangan, dia boleh berdakwah. Tapi kalau dia tidak mampu, dia boleh menggunakan secara lisan. Dan jika kalau tidak boleh digunakan dengan lisan, boleh digunakan dengan hati, iaitu dengan cara berdoa kepada si pembuat maksiat untuk supaya dia tidak membuat lagi pada masa akan datang. Dan dakwah bil yadu ini lebih efektif bila dilakukan oleh penguasa yang berjiwa pendakwah, dengan berjiwa dakwah. Contohnya seperti di dalam sebuah kepimpinan, iaitu dakwah bil yadu ni lebih efektif apabila pemimpin di dalam sebuah kepimpinan itu menggunakan dakwah bil yadu kepada dakwah bil yad, dakwah menggunakan tangan kepada sasaran dakwah ataupun kepada orang-orang bawahannya untuk dia berdakwah. Jadi dengan cara itu ia lebih efektif, kerana di dalam kepimpinan kan dia ada pengurusi ataupun ketua di dalam kepimpinan itu. Jadi ketua itu lebih efektif untuk dia menggunakan dakwah dengan tangan kepada
orang-orang bawahan dia, dengan yang mana ketua itu adalah seorang yang jiwanya seorang yang pendakwah, jiwa dakwah kata. Seterusnya adalah dakwah bilhal, iaitu dakwah dalam perlembagaan. Dakwah bilhal ini adalah pembentukan dan melestarian norma dalam wadah organisasi sebagai instrumen dakwah atau merealisasikan politik dalam dan kebajikan negara. Dakwah bilhal ni kebiasaannya ia digunakan di dalam perlembagaan negara dan sahabat sebagai para pembantu dalam melaksanakan hal dakwah ini. Dakwah bilhal ni dia menggunakan kebiasaannya dia menggunakan dakwah bilhal di dalam sebuah perlembagaan sesebuah negara, yang mana orang-orang bawahannya itu orang bawahan dia yang menjadi pembantu kepada dia untuk menggunakan dakwah bilhal ini dalam sesebuah negara itu. Seterusnya adalah uswatun hasanah ataupun keteladanan. Seperti yang kita belajar sebelum-sebelum ni, uswatun hasanah itu keteladanan yang mana kita boleh menggunakan teladan kita, teladan yang baik itu, keteladanan itu yang patut ditiru, teladan yang baik itu yang patut ditiru dan dicontohi oleh orang lain. Yang mana dengan menggunakan uswatun hasanah, teladan diri kita sendiri, akhlak diri kita sendiri yang baik, yang mana akhlak dan teladan diri kita sendiri yang mampu untuk menjadi contoh ataupun menjadi cara untuk kita berdakwah dengan menggunakan akhlak yang baik. Yang mana akhlak yang baik itu kadang-kadang secara tidak sedar akhlak kita yang baik itu ditiru oleh orang lain tanpa kita sedari, dan itu juga dipanggil sebagai metod dakwah. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq juga terkenal dengan tawaduk dan rendah hatinya. Yang seperti mana Abu Bakar As-Siddiq dahulu, Abu Bakar As-Siddiq ni terkenal dengan sifat tawaduk dan rendah hati dia sehingga selepas kewafatan Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah melantik Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin kerana sifatnya yang tawaduk dan rendah hati kepada orang lain. Jadi antara sifat-sifat tu yang menyebabkan sahabat Rasulullah melantik dan memilih Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah